pengurusan projek. Okey, semua boleh buat semua boleh buat catatan lah apa yang kita ulang kaji hari ni supaya okey. Selamat pagi Intan. Assalamualaikum. Okey, cikgu kongsikan slide untuk hari ni. Kemudian semua boleh buat catatan slide tersebut lah. Okey, sekejap cikgu. Sekejap kita ambil bab 2. Okey, nampak tak? Nampak. Okey, very good. Nampak RBT tingkatan 2, tajuknya pengurusan projek. Okey, ini ialah pengurusan projek bab 2. Tajuk ni berkenaan, sebenarnya tajuk ni dia akan related dengan apa yang kamu buat di tingkatan di tingkatan 3 bab 2, pembangunan projek. Sebab apa? Sebab tajuk ni bila kita sebut pengurusan projek, dia mesti secara overviewnya ialah kita nak menguruskan satu projek yang akan kita buat, dan dalam satu projek yang akan kita buat tu mesti ada pengurusnya. Mesti ada orang bawahnya yang akan menguruskan setiap bahagian. Okey, itu overview tentang pengurusan projek. Mesti ada kerja buat masing-masing. Okey, kita tengok dulu. Yang pertama sekali ialah tengok pengurusan projek. Untuk yang pertama sekali mesti tahu apa itu takrif pengurusan projek. Okey, ini takrif dia. Pengurusan projek merupakan aktiviti yang melibatkan satu proses kerja. Okey. Yang kedua ialah skop kerja. Ni proses kerja, skop kerja, tempoh masa dan juga kos projek. Keempat-empat perkara ni, proses kerja, skop kerja, tempoh masa dan kos projek melibatkan apa yang akan kita keluarkan tu nanti, adakah dia menepati kehendak ataupun melibatkan kos yang tinggi. Okey, ada tak orang nak beli dan sebagainya. Okey, proses kerja. Proses kerja ni dibuat oleh iaitu flow kerja. Okey, apa perkara pertama akan buat dan seterusnya. Flow kerja yang akan untuk menghasilkan satu-satu produk. Kemudian skop kerja ni adalah skop kerja bagi bahagian, setiap bahagian ada skop kerja dia masing-masing. Kemudian bila, tempoh masa pula, bila projek tu nak disiapkan. Customer kita nak bila customer kita perlukan produk tersebut. Kemudian yang terakhir ialah kos projek. Kos projek ni melibatkan berapa harga yang akan kita jual produk tersebut. Bila satu benda dah terhasil, okey, kita akan kira mengikut cara SMART. Semalam cikgu dah sebutkan SMART, betul tak? Okey, Parvin. SMART tu apa Parvin? Semalam cikgu sudah sebutkan sikit tentang SMART, betul tak? Ya. Okey, apa itu SMART? S-M-A-R-T. S for? Spesifik. Ya, spesifik. Spesifik tu merujuk kepada produk apa, betul tak? A? Ya. A? A itu. A apa? A itu. A apa? Tak ingat dah. Okey, siapa boleh bantu? Angelina? Adam? Sustainable. Sustainable. M apa? Measurable. Measurable. Measurable ni maksudnya apa dia? Pengukuran kewangan dalam kos yang terlibat. Okay, very good. Kemudian A for what? Sustainable. Attainable. Okay, attainable ni untuk apa? Dapat dicapai. Okay, reason R? Realistic. R ni apa dia? Sesuai dengan kehendak pengguna. Sesuai lah, reasonable. Okay, T? Time bound. Time bound untuk apa? Iaitu tempoh masa untuk menyiapkan sesuatu projek lah. Okay, very good. Jadi sekarang ni kita dah tahu dalam mentakrif
pengurusan projek ni, perkara pertama kamu kena letak ialah yang perlu ada dalam ayat tu. Pengurus projek yang ini melibatkan proses ada 4 ni. Ini mesti ada. Kalau tak, dia tak lengkap lah takrifan dia. Maksudnya, maksud pengurusan projek reka bentuk tu. Okey, boleh? Okay, semua boleh dapat ya. Buat catatan sikit tau. Okey, kemudian skop projek pengurusan ni ada yang cikgu sebut tadi lah. Iaitu pengurusan projek ada skop projek, tempoh masa dan kos projek. Okey, kita tengok skop projek. Skop projek ni skop produk lah. Melibatkan kualiti, ciri dan fungsi reka bentuk. Skop projek melibatkan kepimpinan dan pengurusan terhadap masa. Okey, dalam setiap projek yang kita nak buat, mesti ada masa selalunya. Kemudian apa bahan kita nak pakai, maklumat, ruang dan ahli kumpulan. Okey, kita tengok apa satu-satu, setiap satu ni masa bila, masa ditentukan untuk buat projek tu, bahan apa, projek yang kita nak buat tu, bahan apa yang kita nak guna pakai. Ya, maklumat ni maklumat tentang apa biasanya? Maklumat tentang siapa penggunanya, apa kehendak pelanggan kita, kemudian produk tu adakah maklumat keseluruhan tentang produk yang kita akan buat. Kemudian ruang. Ruang ni bagaimana? Okey, ruang tu apa? Dan ahli kumpulan. Okey, nanti kita tengok satu-satu yang ini Okey, kemudian kita ada yang kedua, tempoh masa. Tempoh masa ditetapkan untuk menyiapkan sesuatu projek. Kemudian kita ada kos projek iaitu peruntukan keuangan dalam urusan pembelian bahan, peralatan, sewaan, insurans, upah dalam menyiapkan projek tersebutlah. Okey, ini sangat penting kos projek ni sebab kos projek ni dia akan tentukan berapa harga produk yang akan kita keluarkan. Sama ada dia relevan untuk pengguna beli ataupun tidaklah. Okey. Kemudian kita tengok pengurusan projek ni ada beberapa perkara. Yang pertama sekali, dalam pengurusan projek ada perancangan. Dalam pengurusan tu, yang pertama sekali merancang aktiviti projek. Yang kedua, menyediakan plan atau reka bentuk produk, kemudian menentukan bilangan produk, mengawal pelaksanaan dan juga mengawal selia sumber yang terhad. Ini dalam pengurusan kos projek. Sebab apa kita perlu kawal ke semua faktor ini? Sebab apa? Bila perlu ada pengawalan, iaitu pengawalan pelaksanaan. Kalau projek tu siap lambat, kos akan meningkat. Okey, kalau tidak menentukan bilangan produk, okey. Jadi sebab apa? Sebab akan ada lebihan produk. Jadi tak ada pembeli di situ. Sebab tu perlu ada menentukan bilangan dia. Kemudian mengawal selia sumber yang terhad. Sumber yang terhad ni maksudnya kos kita banyak tu je. Tak boleh melebihi kos. Kalau satu produk tu melebihi kos yang ditanggung, apa akan jadi? Mungkin projek tu akan terbengkalai dan sebagainya. Okey, itu sebab perlu ada perancangan. Okey, ini di antara perancangan dalam kos, menyelia kos projek. Okey, kita tengok bagaimana menjana reka bentuk penyelesaian masalah. Yang pertama sekali, penjanaan idea reka bentuk untuk menyelesaikan satu-satu masalah. Okey, bagaimana kita nak jana untuk selesaikan satu-satu masalah? Contoh, Adam. Ya. Adam. Okey, Adam. Dalam pembangunan produk, cikgu relatekan dengan projek kamu di pembangunan projek kamu di tingkatan 3, bab 2 tu kan? Okey. Bab 2, kita bukan buat produk baru, betul tak? Betul. Kita hanya inovasikan ataupun kita hanya buat satu penambahbaikan pada produk sedia ada, betul? Betul. Kan? Okey, jadi sekarang ni dalam menjana idea sesuatu reka bentuk untuk menyelesaikan masalah. Okey, contoh Adam. Adam buat aqualistik, betul? Aqualistik ni gabungan di antara aquaponik dengan elektrik, betul tak?
elektrik dan satu lagi elektronik. Betul? Betul. Okey. Kenapa? Okey, boleh tak Adam beritahu kenapa Adam buat aqualistik ni? Maksudnya dia ada sistem kawalan di situ. Sebab gabungan daripada aquaponik dengan elektronik, betul tak? Ada kawalan. Kawalan apa diletakkan kat situ Adam? Kawalan. Apa kawalan dia? Sensor apa Adam letak kat situ? Sensor cahaya. Okey, sensor cahaya. Sensor cahaya ni bila gelap automatik lampu tu akan menyala, betul tak Adam? Okey, ada lagi kawalan lain tak? Tak ada, tu je. Oh, itu je. Okey, bagus. Itu pun dah, cikgu pun dah bangga dah. Kamu dah boleh buat itu. Okey, jadi sebab apa Adam letakkan sensor cahaya? Boleh tak beritahu cikgu sikit? Apa masalah dia sebenarnya? Apa masalah pelanggan Adam sebelum ni? Sebab dia sebelum ni dah ada aquaponik tersebut, betul tak? Dah ada dah. Betul. Betul. Kemudian apa yang menyebabkan Adam buat tambah baik letak cahaya tu? Sebab ada orang yang dia macam tak pandai sangat jaga pokok. So kalau letak cahaya tu pun boleh buatkan pokok tu lagi subur. Okey, membekalkan apa dia? Cahaya untuk menjalankan apa? Pokok nak jalankan apa dia? Fotosintesis. Okey, dah kamu sudah relatekan dengan subjek sains di situ. Okey, jadi cikgu relatekan dengan tajuk kita hari ni. Okey, Adam dah bagi satu penyelesaian masalah iaitu kebanyakan pengguna ni dia tak nak macam aquaponik kan susah nak bawa keluar untuk pencahayaan pokok dan sebagainya, betul tak? So Adam secara automatik letakkan lampu untuk pencahayaan, betul tak? Untuk pokok menjalankan proses fotosintesis. Okey, kita tengok relatekan dengan tajuk hari ni. Tengok A. Meniru apa saja yang terdapat di persekitaran dan menukarkannya ke dalam satu bentuk produk. Okey, B. Mempelbagaikan fungsi sesuatu objek. C. Menukar saiz objek. D. Menterbalikkan kedudukan. Agak-agak Adam punya tu yang mana? Duduk di mana? A, B, C, D. E. A, B, C, D. Kat mana? Okey, Parvin dengan Angelina. Siapa ada orang lain masuk tak lagi? Belum. Siapa yang ada, tak ada? 3 orang je ada hari ni. Okey. Jadi yang mana? Saya rasa saya dekat A dengan B. A dengan B. Parvin agak-agak. Parvin, yang mana Parvin rasa yang kita tengok daripada masalah penyelesaian masalah Adam tadi? B. B. Angelina? A. Meniru apa saja yang tak patutnya menukarkan ke dalam bentuk produk. Okey. Kalau A, meniru apa saja di persekitaran dan menukarkan dalam bentuk produk, adakah ada meniru sesuatu tadi? Dan tukarkan kepada bentuk produk? Ada. Yang ada, apa dia? Dia ditukarkan ditukarkan ke dalam bentuk produk tau. Apa tu sistem ni lah, macam sistem ekosistem. Okey, ekosistem, bagus, very good. Okey, mempelbagaikan fungsi sesuatu objek ni boleh? Ada? Ada, dekat mana? Boleh jadi lampu tidur, boleh jadi hiasan, boleh. Okey, very good. Okey, maksudnya dah dapat idea kat situ. Parvin faham tak yang ini? Bagaimana menjana. Jadi untuk menjana idea, kita boleh kita boleh tiru antara 4 benda ni, iaitu sama ada kita tiru kemudian kita tukarkan dia kepada sesuatu bentuk produk. Kita boleh juga mempelbagaikan fungsi. Contoh tadi Adam dah letak satu lampu, dia lampu tu boleh jadi lampu tidur, boleh jadi hiasan dan sebagainya. Kemudian boleh juga menukarkan saiz objek, menterbalikkan kedudukan. Kalau menterbalikkan kedudukan, contoh dia apa?
lampu tu boleh lipat-lipat. Ya ke lampu boleh lipat-lipat? Tak tahu. Saya cuma cakap weh. Okey, contoh cikgu bagi. Menterbalikkan kedudukan ni, contoh dia macam ni. Baju hujan. Okey. Baju hujan, kadang-kadang baju hujan ni bahagian luar dia adalah baju biasa. Kemudian bila hujan dia boleh diterbalikkan jadi baju hujan supaya kalis air. Nampak? Itu menterbalikkan kedudukan. Okey, boleh faham yang ini? Boleh faham kelas? Boleh Okey, cikgu pergi seterusnya. Okey, ambil catatan nota sikit ya. Okey, seterusnya ialah mengenal pasti langkah pengurusan pelaksanaan projek. Okey, tengok. Mengenal pasti langkah pengurusan pelaksanaan projek. Apa yang perlu ada? Yang pertama sekali mesti ada perancangan. Wajib, ini sangat penting. Perancangan sangat penting dalam pengurusan sesuatu projek. Kemudian yang kedua ialah mesti ada penjadualan. Kenapa perlu ada penjadualan? Sebab bila kita buat sesuatu perkara ataupun kita nak hasilkan sesuatu projek, mesti ada masa untuk bila projek itu nak dikeluarkan, nak diagihkan ke pasaran, dan penjadualan juga melibatkan customer yang tempah dengan kita tu. Okey, kemudian mesti ada pengawalan lah. Okey, pengawalan ni sangat penting. Kalau tak ada pengawalan, projek tu tak jalan. Okey, bahan habis, kos meningkat dan sebagainya. Okey. Tengok dalam perancangan dia ada beberapa perkara. Kita tengok dalam pengurusan pasukan projek terdiri daripada ahli kumpulan yang di dalamnya terdapat yang mempunyai pelbagai kepakaran, pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan sesuatu projek. Okey, di peringkat sekolah boleh dibentuk mengikut kesesuaian projek terdiri daripada, okey, kalau dekat sekolah, okey, kamu buat projek, ada pengurus dia, ada setiausahanya, ada bendaharinya, ada pereka bentuknya, ada pembinaan mock-up ataupun model. Maksudnya di sini mesti ada, bila kita nak buat satu-satu projek, yang pertama sekali ada pengurus. Kemudian ada setiausaha nak catatkan apa yang di dalam mesyuarat tu, apa yang perlu dibuat, perancangan apa. Kemudian ada bendahari, sebab bendahari ni perlu ada kawalan keuangan lah. Kemudian mesti dalam tim itu mesti ada pereka bentuk. Sebab apa? Tak ada pereka bentuk. Bagaimana nak keluar bentuknya? Bagaimana kita nak terjemahkan project brief kepada project brief tadi kepada bentuk apa yang pengguna ada, apa yang customer kita nak, okey, pelanggan kita nak. Kemudian bila dah ada pereka bentuk, daripada bentuk yang dilakarkan tu buat mock-up ataupun model. Okey, boleh. Okay, seterusnya, boleh faham kelas setakat ni? Apakah boleh faham tak? Boleh. Okey, semua orang faham? Okey. Boleh Okey, setakat ni ada apa-apa soalan tak nak tanya cikgu? Tak ada. Farina baru masuk Cikgu macam dengar suara Farina. Okey. Boleh? Masuk. Okey. So ini faham Kemudian kita pergi seterusnya ialah catat organisasi pasukan. Sebab kita dalam satu-satu perancangan untuk menghasilkan satu-satu projek, mesti ada catat organisasinya. Tadi macam tadilah, ada pengurus projek, ada setiausaha, ada bendahari, sebab ada pereka bentuk, ada pembangun mock-up. Dalam contoh cikgu bagi dalam sebuah kilang. Kalau kat sekolah pun sama, beginilah catat organisasinya. Okey, kalau kilang, katalah kilang buat baju, ada pengurus projeknya. Kemudian ada bahagian keuangan. Setiausaha ni adalah sebenarnya berada di bawah bahagian keuangan. Bendahari ni adalah berada di bawah keuangan. Okey, kemudian setiausaha.
Setiausaha ni sangat penting sebab apa? Setiap apa yang dibincangkan dalam mesyuarat untuk perancangan projek dia perlu catatkan. Kemudian ada kat sini mesti ada pereka bentuk. Kalau tak ada pereka bentuk, produk tu tak akan dapat dihasilkan sebab kita tak dapat terjemahkan daripada bentuk ayat kepada bentuk lakaran produk. Bagaimana bentuk dia. Kemudian mesti ada pekerja lah untuk hasilkan mock-up ataupun model tersebut. Okey. Ini catat organisasi, kemudian merangka perancangan projek. Okey, perancangan projek. Kalau cikgu cepat beritahu Okey, perancangan projek ni yang baik dapat memastikan objektif tercapai, elak pembaziran sumber dan cegah gangguan. Itu perancangan projek yang baik. Okey, dalam perancangan projek mesti ada. Okey, kita tengok apa tugas dalam catat organisasi tadi. Kita ada pengurus projek. Okey, pengurus projek ni tugas dia yang pertama sekali penentu utama. Apa yang nak tentukan? Apa produk yang nak dihasilkan? Kemudian siapa pelanggan? Tempoh masa, kos, kuantiti dan juga kualiti. Okey, itu yang kita kena tahu. Tugas pengurus projek ni yang pertama sekali ialah tugasnya ialah penentu utama. Okey, penentuan utama dalam organisasi tu iaitu dari segi produk, apa produk nak dihasilkan. Okey, tentukan siapa pelanggan kita, kemudian tempoh masa menghasilkan produk tu, kosnya, berapa kuantiti yang nak dibuat dan juga mesti ada kualiti lah. Okey, kemudian penentuan sub utama. Okey, penentuan sub utama ni ialah menentukan pembahagian tugas kepada ahli kumpulan secara lebih terpunci. Okay, jadi itu di antara kedua tugas pengurus projek. Okey, yang ketiga ialah pengelolaan aktiviti. Menyusun sumber tenaga kerja dengan teratur dan juga mengenal pasti keperluan. Okey, itu pengelolaan aktiviti. Tugas pengurus projek ni ada 4. Yang pertama penentuan utama. Penentuan utama ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang perlu ditentukan. Iaitu produk, pelanggan, tempoh masa, kos, kuantiti dan juga kualiti. Kemudian yang kedua ialah sub utama. Sub utama ni nak tentukan pembahagian tugas antara ahli kumpulan. Kemudian yang ketiga ialah pengelolaan aktiviti lah, iaitu menyusun sumber dan tenaga kerja dengan teratur dan mengenal pasti keperluan. Apa keperluan tenaga kerja, sumbernya apa. Kemudian yang keempat ialah metrik organisasi atau pasukan, iaitu pembentukan pasukan. Jadi ada 4 tugas utama pengurus projek. Okey, boleh faham setakat ni kelas? Boleh. Buat catatan nota dia tuliskan dalam buku. Tulis ulang kajilah, tulis tajuk hari ni. Setakat yang kamu boleh. Ambil poin-poin penting yang cikgu tunjukkan dalam slide ni supaya kamu lepas ni kamu tahu apa nak buat. Okey. Okey, next. Okey, kemudian yang kedua ialah merangka. Okey, 2.14 iaitu merangka perancangan projek. Dalam perancangan projek dia ada penjadualan. Okey. Dia ada beberapa perkara dalam merangka projek, penjadualan. Okey, apa itu penjadualan? Iaitu disediakan untuk menunjukkan anggaran masa yang ditetapkan. Okey, apa tujuan dia? Ada 4 tujuan. Okey, 1, 2, 3, 4. Tak boleh baca kan? Betul tak boleh baca? Tak. Kelas? Tak boleh. Tak Okey, boleh. cikgu bacakan untuk kamu. Sebab kamu tak nampak ini dia teralih sikit. Okey. Tujuan yang utama dalam penjadualan ialah yang pertama sekali mengelakkan kerugian masa dan kos. Okey. Yang pertama, tujuan penjadualan dibuat ialah
mengelakkan kerugian masa dan kos. Yang kedua ialah mengawal sumber tenaga kerja. Yang ketiga, mengelakkan pembaziran. Yang keempat, mengurus bahan mentah secara sistematik. Okey, boleh dapat. Tujuan penjadualan dibuat. Tak. Okey, apa tujuan penjadualan dibuat? Yang pertama sekali, mengelakkan kerugian masa dan kos. Elak kerugian masa dan kos. Okey, dapat. Yang kedua ialah mengawal sumber tenaga kerja. Okey, yang ketiga, mengelakkan pembaziran. Yang ketiga, yang ini mengelakkan pembaziran. Yang keempat ialah mengurus bahan mentah secara sistematik. Itu tujuan penjadualan dibuat dalam rangka projek. Okey, boleh? Okey. Okey, Boleh. next kita pergi kepada blok hubungan aktiviti melalui rangkaian. Okey, apa dia blok? Ini blok hubungan aktiviti melalui rangkaian. Yang pertama sekali ialah minggu pertama, biasanya ini perancangan lah aktiviti. Apa yang perlu dibuat, iaitu yang pertama sekali perbincangan konsep. Okey, dalam cikgu relatekan sikit dengan apa yang kamu buat di pembangunan produk di tingkatan 3. Okey. Biasanya minggu pertama cikgu suruh kamu cari isi borang kajian keperluan pelanggan, betul tak? Dari situ kamu nampak apa yang perlu pelanggan nak tambah baik dari segi apa produk yang sudah digunakan, nak tambah baik apa, betul tak? Okey, kemudian selepas borang kajian pelanggan dibuat, kamu akan buat perbincangan konsep. Okey. Perbincangan konsep. Perbincangan konsep dibuat, itu konsep apa nak pakai. Okey, semalam cikgu dah beritahu tentang konsep, betul tak? Konsep apa nak pakai geometri ke, alam sekitar ke, ataupun dan pelbagai lagi dah. Okey, jadi itu dibuat dalam tim, dalam pasukan pembangunan projek produk tu lah. Kemudian selepas dah dapat konsep, kamu buat lakaran idea, betul tak? Okey, lakaran idea dan nampak bentuk produk kamu yang nak buat tadi. Kemudian membuat idea lah. Okey, mengikut proses minggu. Sebab itu kita ada jadual kerja. Okey. Jadi ini di antaranya jadual kerja. Sama tak dengan kamu buat pembangunan produk di tingkatan 3? Sama kan? Sama kan? Dia ada related sebenarnya. Tajuk bab 2 pengurusan projek ni dengan pembangunan produk di tingkatan 3, dia ada related antara satu sama lain. Jadi prosesnya sama untuk kamu menghasilkan satu-satu produk. Mesti ada pengurus produknya, ada kos dia, ada pereka konsepnya untuk buat lakaran dan ada jadual kerja. Wajib ada jadual kerja. Contoh jadual kerja kamu ada berapa minggu? Ada berapa minggu semalam kelas? Jadual kerja kamu ada? Okey, ada 22 minggu. Okey, so itu adalah time bond ataupun time frame kamu untuk menghasilkan produk kamu, iaitu 22 minggu. Siap dengan pembentangan kepada pelanggan. Okey, ini catagan. Okey, catagan ataupun catat alih, iaitu bagaimana proses itu berlaku. Okey, kemudian pengawalan. Dari segi pengawalan, ini proses ya. Proses yang pertama sekali ialah dalam merangka perancangan projek ni. Yang pertama tadi kamu ada cikgu revise balik supaya kamu tak lost. Okey. Dalam merangka perancangan projek, kamu ada satu perancangan projek. Dalam rangka tu, okey, sekejap Cikgu tak nak, yang susah. Nanti cikgu tunjuk sekejap lagi. Okey, dalam merangka perancangan projek, yang pertama sekali kamu ada, sekejap cikgu back.
Okay, dalam merangka perancangan projek, kamu ada pertama ialah perancangan projek. Okay, cikgu dah terang tadi. Kemudian yang kedua kamu ada penjadualan. Nampak ni B. Penjadualan. Okay. And then next kamu ada penjadualan dan kamu ada ini di bawah penjadualan. Okey, di bawah penjadualan kamu ada hubungan aktiviti, bagaimana nak buat, apa perancangan konsep yang nak dipilih, ada lakaran ideanya, kemudian membuat di situ. Kemudian yang kedua dalam penjadualan kamu ada catagan. Okey, kamu ada schedule. Berapa minggu nak siapkan produk tersebut. And then yang C kamu ada pengawalan. Okey. Dari segi pengawalan, ini yang terakhir sekali, pengawalan. Dalam merangka perancangan projek ada 3. Satu, perancangan projek. Yang kedua ada penjadualan. Okey. Kemudian C kamu ada pengawalan. Apa itu pengawalan? Iaitu pengawalan dilakukan sepanjang proses menyiapkan projek merangkumi pengawalan sumber, kos, kualiti dan juga belanjawan lah. Okey, tujuan pengawalan dibuat. Okey, yang pertama sekali tujuan pengawalan dibuat ialah semua aktiviti yang dikenalpasti dilakukan secara optimum. Okey, yang kedua, semua aktiviti dapat disiapkan dalam masa yang ditetapkan. Yang ketiga, sumber yang diperlukan dikenal pasti. Kemudian yang keempat, perubahan dalam penjadualan dibuat sekiranya berlaku sebarang perubahan ataupun pembaharuan terhadap projek. Okey, jadi semua sekali ada 4 peringkat pengawalan dibuat. Yang pertama sekali kena pastilah secara optimum apa yang nak dibuat. Aktiviti tu dibuat secara optimum supaya dia tak menepati penjadualan yang dibuat. Okey, katalah kamu buat projek 22 minggu. So, mesti optimum. Dibuat dalam tempoh 22 minggu tu. Produk tu mesti siap. Okey, kemudian yang ketiga ialah sumber lah. Sumber tu dikenal pasti. Jangan, maksudnya tiba-tiba tak ada sumber dia, bahan mentah tak cukup dan sebagainya. Jadi, dia akan efek pada tempoh menyiapkan produk ini. Okey, ada soalan setakat ni? Okey, ada soalan? Kelas? Ada soalan tak kelas? Ada. Boleh faham setakat ni? Boleh? Boleh Kemudian kita pergi. Farina, cikgu ambil satu tajuk saja hari ni sebab tajuk ni agak besar. Jadi cikgu takut kamu pening, nanti banyak-banyak kan pening pula. So, cikgu ambil tajuk pengurusan projek saja hari ni. Okey, mungkin besok hari Sabtu boleh? Hari Sabtu boleh? Boleh. So besok kita pergi kepada pastian masalah secara eventif. Cikgu ambil satu tajuk lagi and then seterusnya lah kita buat. Okey. So hari ni satu tajuk saja, pengurusan projek dulu tingkatan 1. Okey. Jadi kita pergi kepada menganalisis perancangan projek dan jadual kerja. Okey. Bagaimana nak analisis perancangan projek dengan jadual kerja ni? Kita perlu analisis. Sebab apa kita perlu analisis? Sebab dalam mengenal pasti segala aktiviti tu, betul tak projek ni? Betul tak jalan kerjanya berada kat sini? Jadi dengan jadual kerja tu, cukup tak waktunya? Jadi itu sebab kita perlu ada analisis ini. Okey. Tengok kenapa pasti segala aktiviti yang terlibat dalam pembangunan projek. Dalam proses menganalisis perancangan projek, perkara utama yang perlu dilakukan adalah dengan menyediakan jadual kerja. Okey, garis panduan untuk menyediakan jadual kerja. Okey, kita ada 6 garis panduan dalam penyediaan penjadualan projek. Okey, yang pertama, tentukan aktiviti. Okey, kata kunci di sini yang pertama ialah menentukan aktiviti dulu. Apa aktiviti nak buat? Kemudian kata kunci yang kedua ialah susun aktiviti.
Aktiviti tu perlu disusun mengikut tahap kepentingan keperluan. Okey, jadi yang kedua ialah menyusun aktiviti. Yang ketiga, menganggarkan sumber. Okey, anggar sumber. Berapa sumber yang diperlukan dalam setiap aktiviti yang kita nak buat tu. Okey, kemudian menganggarkan tempoh masa dan membangunkan jadual serta menganggarkan kos dan menyediakan bajet. Okey, dalam membuat penjadualan projek, 6 perkara ni sangat penting kita perlu tengok sebelum penjadualan projek tu dibuat. Okey, sebelum menyediakan jadual kerja. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, dalam kita tengok 6 ni, apa yang perlu ada dalam menentukan jadual aktiviti jadual, skop kerja. Contoh pengurus apa kerja dia, takbir urus apa kerja dia, pereka bentuk apa kerja dia dan sebagainya. Okey, yang kedua nak susun aktiviti. Disusun berturutan agar tidak ganggu perjalanan projek. Jadi susunan dia mesti ada apa dia? Tadi dalam perancangan kamu yang pertama sekali rancang mesti ada pengenalpasian masalah lah daripada borang kajian keperluan pelanggan. Dah ada masalah, dah ada apa yang kemudian tentukan konsep. Tu contohlah bagaimana kita nak tentukan susunan aktiviti tadi. Kemudian yang ketiga, membuat anggaran sumber. Menentukan anggaran sumber yang diperlukan untuk menyempurnakan projek. Sumber ni merangkumi beberapa bahagian, iaitu satu, sumber manusia. Tak ada pekerja, projek tak boleh jalan. Yang kedua, ada bahan. Tak ada bahan pun, projek tak boleh jalan. So kena tengok bahan apa yang nak diguna pakai. Kemudian mesti ada peralatan yang lengkap. Kalau tak ada peralatan juga projek tidak boleh dijalankan. Okey. Yang keempat, mesti ada tempoh masa. Jadi kalau tak ada tempoh masa, kos akan meningkat. Jadi make sure kita ada tempoh masa untuk menyediakan, membuat produk, menghasilkan produk tersebut. Okey, yang kelima, pembangunan jadual lah. Kemudian kita menyusun bentuk jadual tu, aktiviti tu untuk menyenangkan proses pemantauan. Kemudian buat anggaran kos dan bajet lah, melibatkan pengiraan kos modal yang diperlukan. Okey, dari segi pengiraan bajet ni, dari segi satu, kos bahan, alatan, upah, kos overhead dan sebagainya. Okey, jadi itu di antaranya yang perlu difikirkan dalam membuat perancangan analisis jadual kerja. Okey, ada soalan? Dah baru keluar tajuk dia ke atas. Okey, ada soalan tak kelas setakat ini? Intan ada tak? Intan ada? Respon Intan? Tak ada? Belum masuk Intan? Tak ada. Ya. Dah ada? Okey, bagus. Okey, very good. Okey, kita pergi seterusnya, boleh? Catat nota sebab selepas ni kita ada soalan. Okey, kemudian kita pergi kepada 2.1.6 iaitu menyediakan anggaran kos. Anggaran kos ni macam semalam. Dia senang aja anggaran kos ni. Iaitu mesti ikut kaedah. Yang pertama, penyediaan anggaran kos dia ada dua cara. Iaitu yang pertama ialah kaedah unit ataupun kuantiti. Yang kedua ialah kaedah SMART. Specific, measurable, attainable, realistic dan time bound. Okey, kita tengok. Yang pertama, anggaran kos ialah anggaran perbelanjaan yang diperlukan sebelum menghasilkan sesuatu projek. Dua kaedah yang boleh digunakan dalam menyediakan anggaran kos ialah satu, kaedah unit dan yang kedua ialah kaedah SMART. Okey, kaedah unit. Kita tengok. Unit ni maksudnya berapa kuantiti produk tu nak dikeluarkan. Jadi kita tengok kalau bilangan, semakin banyak bilangan, semakin murahlah kos kita. Semakin sedikit bilangan, semakin meningkat kos. Betul tak? Okey. Pernah tak kamu beli barang ataupun pernah tak kamu photostat? Siapa pernah photostat bahan? Tak ada? Saya. Okey, Parvin pernah photostat kan?
Kalau kamu photostat sehelai, berapa sen dia charge? Ha? Kalau contoh, Dua. kamu photostat sehelai sahaja, berapa sen sehelai photostat? 12 kan? 20 sen ataupun 10 sen, betul tak? Okay, if kamu tambah kuantiti, katalah kamu tambah kepada 20 keping, berapa harga sehelai? RM4. Darat 2. Ha? RM4. Dia akan jadi sehelai tu akan jadi mungkin dia akan jatuh kepada 5 sen ataupun 3 sen, betul tak? Betul. Itu maksudnya dalam kuantiti. Maksudnya kos ini bergantung kepada bilangan unit yang kamu keluarkan. Kata itu menunjukkan semakin meningkat bilangan unit semakin kurang kos kamu. Semakin sedikit bilangan unit yang kamu keluarkan semakin meningkat kos kamu. Dia dia bertentangan sikit kat situ. Okey, anggaran kos ini disediakan berdasarkan bilangan unit. Contoh dia bilangan pengguna di sekolah, bilangan jemaah masjid dan sebagainya lah. Okey, ada soalan? Jadi dalam menyediakan anggaran kos ni ada dua. Satu, cikgu rasa SMART semua orang dah faham dah, betul tak? Ada soalan tak tentang SMART? Ini SMART. SMART. Okay, semua orang tahu tentang SMART, betul tak? Spesifik ni iaitu tujuan ataupun objektif projek tu nak dibuat. Okay, ada soalan? Okay, cikgu tak terang tentang SMART sebab semalam dah contoh SMART. Okay, nama projek spesifik. Nampak tak? Ini cikgu relatekan sedikit dengan projek kamu di tingkatan 3. Okay, S spesifik produk kamu. Contoh dia Parvin. Kamu buat apa Parvin? Polistik juga kan? Apa? Ya. Intan buat beg Intan buat apa Ibat? Intan? Saya buat beg. Okey, katalah Intan buat beg. Nama projek tu apa dia? Ini dia rak seberguna. So letak kat sini, beg lah. Okey, ini tujuan projek tu. Apa tujuan dia? Okey, itu spesifik. S. Kemudian M, pengukuran pengagihan. Okey, semalam cikgu dah terangkan tentang kos bahan ni. Kos bahan ni cikgu untuk projek kamu tingkatan 3, cikgu suruh kamu pilih sama ada kamu nak buat untuk 100 unit ataupun 50 unit. Betul tak? Okey, so boleh pilih. Okey, yang ini boleh pilih Okey, kemudian untuk kos upah. Kos upah kumpulan kamu 2 orang. So bilangan pekerja 2 lah. Okey. Kemudian kos overhead terpulang. Kamu ada overhead apa? Iaitu kos sampingan. Sebenarnya ini kos sampingan. Kat sini bil air dengan elektrik. Okey. Kemudian contoh aplikasi smart. Tengok kos bahan, kos upah, kos overhead. Okey. Nampak? Kos pengeluaran. Nampak tak? Yang ini. Dia buat dalam bentuk jadual. You all pun boleh buat macam ni supaya dia nampak lebih kemas. Okey, boleh faham? Boleh nampak tak? Ini contoh. Ini contoh pengiraan kos yang kamu buat. Nanti kamu akan buat di dalam projek form 3 pun sama. Okey. Kemudian ada kos jualan. Semalam cikgu sudah ajar kos jualan untuk kamu, betul? Betul kelas? Berapa keuntungan? Kamu nak ambil keuntungan, persen keuntungan kamu yang tentukan. Okey, berapa keuntungan kamu nak ambil. Okey. Okay, maksudnya boleh dicapai. Kemudian pelanggan. Okey. Nampak? Okey, boleh? Boleh kelas? Semua dapat tak? Semua dapat kelas? Dapat. Okey, very good. Kemudian Baik. dapat Okey, ini yang terakhir iaitu 2.7. Okey. Merancang pembentukan kumpulan kerja berdasarkan tugas dan peranan. Okey, sekejap Kumpulan kerja ni ialah pasukan lah. Setiap unit tu ada individu yang akan bekerjasama iaitu berkongsi maklumat, mempunyai maklumat yang sama dan berkomunikasi. Setiap ahli kumpulan perlu ada peranan dan tanggungjawab masing-masing. Okey. Kelebihan dia pembentukan. Okey, ini kelebihan pembentukan kumpulan dan individu. Okey, dia ada 2, pro and cons lah. Okey, kalau
kelebihan pembentukan kumpulan dalam membuat kerja, dalam menghasilkan sesuatu produk. Biasanya siapalah buka radio tu. Okey, kelebihan pembentukan kumpulan kerja ni kalau buat secara individu kurang tekanan dari aspek tanggungjawab. Okey, jadi memperolehi hasil optimum lah. Kemudian dari segi individu pembentukan ni, jadi tanggungjawab akan dikongsi bersama, ahli kumpulan bertanggungjawab, penghargaan dan iktiraf dikongsi, ahli pasukan berupaya mempengaruhi yang lain, pengalaman dan pengetahuan ahli boleh dikongsi bersama. Okey, jadi ini antaranya kelebihan dalam pembentukan kumpulan kerja. Okey, jadi semua orang akan dapat manfaat ataupun akan dapat kita panggil apa? Kelebihan lah dari segi kerja dalam pasukan berbandingkan kerja dari segi kerja berseorangan. Okey, ini antara kelebihan dia. Okey, menentukan pembentukan kumpulan kerja yang pertama sekali ialah pemilihan, yang kedua latihan, yang ketiga ganjaran. Okey. Menentukan pembentukan individu. Okey, yang pertama sekali pemilihan. Pemilihan individu yang mempunyai kemahiran lah. Jadi sebab apa? Individu ni dalam pembentukan kumpulan kerja tu, setiap individu mesti ada kelebihan ataupun kemahiran tersendiri. Okey, mereka dipilih haruslah ada kemampuan untuk memainkan peranan dalam pasukan. Kemudian yang kedua ialah diberikan latihan individu dalam pasukan, dilakukan dengan terancang bagi meningkatkan kemahiran komunikasi. Kemudian ada ganjaran lah, menggalakkan persaingan sihat, promosi individu dalam kenaikan gaji, pangkat dan sebagainya. Okey, ini dalam pembentukan individu. Okey, pembentukan pasukan yang berkesan. Bagaimana nak bentuk pasukan yang lebih berkesan? Sekejap. Okey, bagaimana pembentukan pasukan yang berkesan? Kita tengok bersama, iaitu satu, kepelbagaian ahli pasukan. Okey, bilangan ahli pasukan tidak terlalu besar. Okey, pemilihan ahli pasukan dengan teliti, memberi latihan yang berterusan supaya semua orang boleh ada latihan yang terlatih. Okey, kemudian menerangkan pasukan, matlamat pasukan. Wajib semua ahli kumpulan perlu tahu apa matlamat pasukan. Kemudian sistem ganjaran, menggunakan pengukur prestasi yang sesuai, mengelakkan menggalakkan penyertaan ahli pasukan dan juga melaksanakan pembentukan pasukan. Okey, kita tengok satu. Okey, itu saja untuk tajuk kita hari ni. Okey, agak-agak boleh faham tak? Semua orang boleh faham? Boleh. Boleh. Ada soalan tak setakat ini? Ada soalan tak? Tak. Tak ada, semua faham. Okey, kalau semua tadi ada buat catatan kan? Okey, sekejap cikgu nak tunjuk. Okey, kita buat sedikit ringkasan lah. Untuk kita buat sedikit ringkasan untuk hari ini, tajuk hari ini. Sebelum kita pergi kepada latihan, jadi kita buat sedikit rumusan. Sekejap, cikgu nak tengok nota. Cikgu nak tengok nota. Okey, cikgu buka. Okey. Semua orang boleh nampak Tak nampak? Tak. Okey, sekejap sebab cikgu belum share.
Sekejap. Okey, sekarang ni kita nak tengok cikgu yang ini kita tengok ini rumusan untuk hari ni. Kita tengok untuk tajuk hari ni sebelum sekejap dia tak keluar, lambat sikit. Okey, sementara ini keluar, nota ni keluar, boleh tak Farina pakai apa? Semua orang boleh tak buka classwork ni? Okey. Cikgu Boleh. nak kamu buka tajuk, semalam cikgu dah masukkan, ambil yang ini. Latihan pengurusan projek. Semua orang buka sebab di situ cikgu letakkan latihan semalam. Okey. Ada 2 orang sudah turn in tapi cikgu tak boleh buka tadi. Okey. Sebelum tak boleh buka lah yang ini kejap okey sekejap. Dah buka? Boleh buka tak? Siapa boleh buka? Ni buka. Semua buka tajuk pengurusan projek. Dah buka. Dah buka. Okey sekejap sambil tu boleh jawab tak? Farina boleh jawab dulu. Sementara ni nota cikgu ni loading. Kamu boleh buka dulu. Okey, semua orang boleh buka dulu. Okey. Mana dia? Jumpa nak? Mana cikgu? Jumpa boleh? Parvin boleh? Boleh. Boleh. Dapat tak buka? Saya buat. Dapat. Nota ni tak boleh buka lah. Bukan tak boleh buka, dia macam ada something. Okey, cikgu buka. Saya tak boleh. Okey, boleh buka tak Farina? Boleh. Boleh. Okey, dah buat belum? Tak. Tengah buat. Tengah buat. Okey tak? Dapat buat tak? Intan dah buka, dah buat ni? Ya cikgu. Dah buat. Tapi cikgu tak boleh buka lah Intan punya. Tak tahulah nak buat. Mungkin line internet cikgu tak berapa kuat hari ni. Okay, very good. Dah ada. Tadi tak boleh buka. Ni boleh buka. Okay, sekarang ni Farina dah boleh buat. Ada berapa soalan? 5 soalan je kan? Ada 5 soalan. Okay. Bila kamu macam Intan, cikgu kamu tukarkan kepada PDF ya? Sebab tu cikgu rasa bila kamu tukar PDF, cikgu tak boleh tanda tau. Ke dia automatik macam ni kan cikgu tak boleh tanda. Okey. Okey, boleh. Ada tak yang tak dapatlah nota kilat ni? Cikgu tak dapat buka. Okey, Intan punya kaedah mengurus nyatakan apakah maksud? Betul tak? Ini betul tak maksud pengurusan projek? Ya ke? Betul ke pengurusan projek yang ini?
mesti ada pengurus, apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan projek reka bentuk? Betul ke yang ini ni? Sure? Sekejap. Cikgu rasa Intan, Intan kena ubah ni. Okey. Aktiviti kerja, salah kan? Aktiviti kerja yang melibatkan berapa tadi? Ada 3 skop kan? Skop kerja, apa lagi? Tempoh masa dan kos projek. Yang ini. Okey, yang ini boleh apa? Boleh apa tu? Cikgu letak komen Okey, ini cikgu sedang tanda. Boleh, semua orang boleh nampak paparan cikgu ni kan? Okey, ini maksudnya di sini mesti cikgu ubah so tak ada di sini salah, tak ada markah skop kerja. Okey. Tempoh masa dan kos projek. Buat ayat. Okey. Ini kamu dapat kosong markah. Tak ada markah kat situ. Cikgu dah komen. Okey, yang ini betul tak? 3 aktiviti proses dalam pengurusan projek reka bentuk. Okey, yang ini yes, betul 3. Okey. Okey, yang ini 3 markah. Okey, good. Okey, kemudian ni pengurusan projek reka bentuk yang baik melibatkan beberapa proses atau aktiviti. Nyatakan 3 aktiviti tu. Apa dia? 3 aktiviti tu. Pengurusan projek. Ada 3. Yang ada 3 betul tak ini? Perancangan. Okey, ini pun betul. Ini pun betul. Ya. Okey, semua dah siap? Dah? Cikgu, Ya. kalau Ada soalan? saya tulis kat kertas, saya tak jawab kat dalam tu. Tak dengar lah Farina. Kalau saya buat kat kertas, tak buat dekat tu. Okey, boleh, tak ada masalah. Buat dekat buku tu nanti tampal je dalam buku pun tak ada masalah, boleh. Okey, tapi soalan ni dah salin ada 5 soalan je pun. Okey, tak banyak pun soalannya. Okey, ada 5 soalan je. Cikgu tak, sebab kita nak apa maksudnya ikut yang ini internet tak berapa cantik lah. Cikgu tak. Okey, boleh. Yang nombor 3 ni pun betul dah Intan. Cikgu tak boleh tanda sebab internet tak apa bagus kat sini. Okey, kemudian berikan 4 tugas pengurus projek. Betul ke ini tugas pengurus projek? Ada berapa tugas pengurus projek tadi yang kita belajar? Siapa boleh beritahu? Ada soal, ada ni. Ada berapa tugas pengurus projek? Ada? Ada berapa? Ada 4 kan? Yang pertama apa dia? Ni salah ni Intan. Ni 4 ni salah. Allah. Cikgu tak boleh. Nanti baikkan Okey, yang nombor 3 ni betul. Cikgu tak boleh tanda kat sini. Internet tak berapa kuat lah hari ni. Okey, sekejap. Yang ini nombor 4 ni berikan 4 tugas pengurus projek ni. Ini semua salah, betulkan nanti. Okey, yang ini semua tak betul. Baiki Penentuan subutama. Yang pertama. Ya, bagus. Penentuan utama, penentuan sub utama, pengelolaan aktiviti. Kemudian last kali apa Farina? Matris organisasi atau pasukan. Okey, very good, bagus. Okey, nombor 5. Nombor 5 ni nyatakan 3 cara menjana idea untuk menyelesaikan masalah. Okey, apa dia? Yang cikgu sebut tadi. Apa benda? Yang mula-mula tadi. Bagaimana nak menjana idea? Ada berapa? Ada 3. Ada 4 sebenarnya actually. Kat sini ada 4. Adam tahu. Apa dia Adam?
Okey. Ni dah betul dah. Ni dah betul dah ni. Satu lagi apa? Satu lagi apa? Tak dapat. Mengambil sumber alam. Meniru, Dam. Meniru. Meniru apa dia? Meniru apa saja yang terdapat di persekitaran. Okey, jadi itu jadi semua orang dapat hari ni punya tajuk? Nanti cikgu tanda. Dapat Okey, nanti cikgu tanda ni. Intan punya ni nanti cikgu tanda. Okey. Siapa yang buat kat kertas dulu pun tak ada masalah. Salin ada 5 soalan, kemudian nanti masukkanlah dalam ada masa jawab di Google Classroom Okey. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Boleh faham tajuk hari ni? Okey, ada persoalan yang kamu nak tanya tentang pengurus projek tajuk pengurusan projek ni? Okey. Dalam tajuk ni yang penting ialah dalam tajuk ni yang penting ialah kejap. Cikgu cari kat sini nota. Nota kilat. Cikgu nak buat rumusan. Cikgu nak buka nota kilat. Tak ada. Oh, nota kilat. Internet cikgu tak kuat, so dia macam tak boleh buka. Okey, sekejap kita tengok. Untung-untung dapat. Kalau dapat, alhamdulillah. Okey, untuk buat rumusan hari ni, okey, sambil-sambil tu dia tak kalau tak boleh buka tak apa, cikgu rumuskan. Dalam pengurusan tajuk pengurusan projek ni, apa yang penting kamu tahu ialah yang pertama sekali ialah Apa dia? apa dia Farina? Form berapa Tingkatan ni? 3, tingkatan 1 Form berapa ni? ni tajuk ni. Tajuk ni tingkatan 1 Farina. Okey, tingkatan 1. Semua orang boleh buka juga nota kilat tu. Kalau boleh buka. Sebab cikgu ni dia mungkin internet cikgu tak berapa bagus hari ni. Jadi dia agak slow. So cikgu rumuskan untuk tajuk kita hari ni pengurusan projek. Dalam pengurusan projek ni yang pertama sekali kamu kena tahu takrif. Okey. Takrif pengurusan projek. Takrif dia ialah cikgu ulang balik takrifan pengurusan projek. Pengurusan projek merupakan proses kerja yang melibatkan skop kerja, tempoh masa dan kos projek. Okey. Yang kedua, dalam bab ini yang penting ialah dari segi penjanaan idea. Ada berapa bentuk penjanaan idea yang boleh kita buat? Ada 4. Ada 4. Yang pertama adalah yang pertama meniru apa saja? Meniru alam. Meniru, kemudian lagi? Menterbalikkan fungsi. Okay, very good. Lagi? Dia ada 4. Menukar saiz. Okay, tukar saiz lagi? Menterbalikkan kedudukan. Menterbalikkan kedudukan, menukarkan saiz dan sebagainya. Okey, ada 4 itu yang penting. Okey. Seterusnya ialah langkah pengurusan projek. Apa langkah-langkah pengurusan projek? Parwin boleh bagi tak? Langkah-langkah dalam pengurusan projek. Boleh bagi tak? Tak boleh. Tak dapat, Parvin? Dapat tak?
Tak. Okey, dalam langkah pengurusan projek, siapa boleh bantu? Saya. Apa dia Farina? Sekejap. Sekejap. Perancangan, penjadualan, Perancang aktiviti projek. perancangan, penjadualan, pengawalan. Langkah pengurusan projek, betul ke tu yang itu? Okey. Pengawalan dari segi sumber, betul. Penjadualan dan perancangan. Okey, sangat bagus. Ada 3 langkah. Ingat ya. Langkah pengurusan projek ada 3. Satu, pengawalan. Pengawalan dari segi sumber, kos, kualiti, belanjawan. Kemudian yang kedua ialah penjadualan. Penjadualan ni iaitu mengikuti jadual kerja dan yang terakhir ialah perancangan dari awal hingga projek siap lah. Okey. Intan, pembentukan kumpulan kerja. Apa yang perlu dibuat? Pembentukan kumpulan kerja ni ada 2 cara. Satu, macam mana nak buat pembentukan kumpulan kerja? Bagaimana nak buat pembentukan kumpulan kerja? Sama ada secara individu atau pasukan dengan cara memberi tugas yang mencabar dan menentukan pembentukan tugas individu. Itu pembentukan jadual, pembentukan kumpulan kerja. Kemudian yang seterusnya ialah analisis perancangan projek dan jadual. Analisis ni ada beberapa perkara yang penting. Yang pertama ialah tentukan aktiviti jadual, susunan aktiviti, anggaran sumber yang diperlukan, anggaran tempoh masa pelaksanaan, pembangunan jadual, anggaran kos dan penyediaan bajet. Itu dalam analisis perancangan analisis perancangan projek dan juga jadual kerja. Okey. Kemudian penyediaan kos. Penyediaan anggaran kos ni ada 2 kaedah. Okey, apa dia kaedah dia? Adam. Penyediaan anggaran kos ada 2, Adam. Apa dia? Apa dia? Penyediaan anggaran kos. Ada 2 cara. Kaedah kuantiti ataupun unit Okey, dengan bagus. kaedah smart. Okey, kaedah smart. Angelina. Cikgu, Okey, cuba beritahu sikit kaedah smart tu bagaimana? kaedah SMART untuk mendapatkan jumlah keseluruhan projek. Okey, S untuk apa, M untuk apa, A untuk apa, R untuk apa, T untuk apa? S untuk tujuan atau objektif projek. Okey, very good. M untuk kos yang terlibat. Okey. A untuk mendapatkan keuntungan yang setimpal. Okey. R untuk memastikan harga yang ditetap tidak terlalu tinggi. Okey. Dan T untuk sumber kewangan yang ditetap berdasarkan jadual kerja. Okey, very good. Last kali ialah pembentukan pasukan kerja. Okey, siapa boleh tahu, boleh ulas sikit tentang pembentukan pasukan kerja? Parvin boleh? Apa cikgu? Pembentukan jadual kerja, pembentukan pasukan kerja. Pembentukan pasukan kerja. Pembentukan pasukan kerja macam mana? Apa perkara penting dalam pembentukan pasukan kerja? Ada 9 semua sekali. 9. Ya. Okey, cikgu bagi dulu sikit. Cikgu buka sikit minda. Okey. Yang pertama ialah kepelbagaian ahli dalam pasukan. Pelbagaikan ahli dalam pasukan. Dapat? Yang kedua, bilangan ahli pasukan tidak terlalu besar.
Yang ketiga, Pemilihan lah. pilih ahli pasukan dengan teliti. Lakukan dengan Okey, kemudian yang keempat, memberi latihan. memberi Yang- latihan yang terus. Okey, latihan berterusan. Berterusan. Okey, next. Sambung Farina. Menerangkan matlamat pasukan dengan jelas. Okey, lagi. Sistem ganjaran yang sistematik. Okey, very good. Menggunakan pengukur prestasi yang sesuai. Okey, bagus. Lagi. Menggalakkan penyertaan ahli pasukan. Okey, next, last. Melaksanakan aktiviti pembentukan pasukan. Okey, bagus. Jadi, cikgu harapkan semua orang dah faham tentang pengurusan projek. Bab kedua, ini bab ulang kaji. Kemudian cikgu dah sediakan 5 soalan di Google Classroom. Okey. Ada persoalan tak setakat yang hari ni? Okey, cikgu harapkan semua faham. Faham tak? Faham. Faham. Boleh faham Faham Boleh. Okey, jadi untuk hari ni cikgu rasa tajuk sampai tajuk tu je lah. Sebab kalau pergi ke tajuk berikutnya nanti kamu pening. Betul tak? Kamu siapkan dulu apa latihan di Google Classroom. Okey, yang ini latihan di Google Classroom ni untuk Intan, nanti Intan baiki apa yang salah ni. Tambah baik tajuk hari ini sebab cikgu dah ajar hari ni. Okey, boleh? Boleh Intan? Yang lain tolong jawablah soalan tu. Ada 5 soalan je, tak banyak. Kalau Farina nak jawab dekat kertas, dekat buku dulu pun no problem, tak ada masalah. Okey, ada soalan? Okey. Okey, kalau tak ada soalan, sampai sini saja. Besok kita pergi ke tajuk penyelesaian masalah secara inventif. Boleh? Ada siapa yang bermasalah besok tak boleh? Hari ni akhir tak ada, betul? Okey, ada siapa yang bermasalah besok tak boleh? Okey, so boleh Boleh. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak dan cikgu harapkan semua buat latihan supaya faham. Okey, Assalamualaikum semua. Salam.